forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang pelupusan hutang Felda sebanyak 8.3 bilion. Siapakah sebenarnya yang melupuskan? PMA Anwar Ibrahim ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin? Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita akan macam biasa, siapakah yang lupus hutang Felda ini? Ini cerita tentang pelupusan hutang Felda. Masih lagi tak selesai lagi, saudara. Bagi saya sekarang ini, hutang Felda dah selesai. Dah dia tak payah lagi lah. Memang benar, tidak dinafikan bahawa cadangan yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin tahun 2021 untuk melupuskan hutang Felda. Tetapi tidak terlaksana, saudara. Sebab itu, pengurusi yang baru Felda, iaitu Datuk Seri Sabri Cik, dia minta agar Tan Sri Muhyiddin tidaklah gopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang peneroka Felda. Terus terang dia mengatakan, dan dia mengakui katanya, ketika Tan Sri Muhyiddin menjawat jawatan Perdana Menteri, memang beliau ada menyatakan untuk membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun yang sepatutnya dibayar mulai 2022. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Betul. Kata saudara Datuk Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri Cik. Betul, tahun 2021 ada diumum hutang peneroka pada Felda dilupus. Tapi Felda pula kena ingat berhutang melalui suku untuk mengambil alih FGV Holding dan membayar hutang kumpulan wang simpanan pekerja dan Maybank dengan anggaran lebih 9 bilion ringgit. Jadi persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Sabri Cik, dia kata, mana Felda nak bayar hutang itu? Itu persoalannya. Dan dalam status dalam bukunya hari ini, dia mempersoalkan saya. Sebaliknya, Sabri yang juga, beliau lah mantan Menteri Pertanian. Dia kata kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Sri Anwar Ibrahim telah memutuskan jalan penyelesaian dengan Felda untuk menyelesaikan sukuk tersebut. Jadi kerajaan perpaduan memberi komitmen membayar 1 bilion setahun kepada Felda untuk menyelesaikan hutang berkenaan. Alhamdulillah, hari ini katanya Felda lega dan bolehlah membantu warga peneroka. Jadi bagi saya sudah-sudahlah. Nak klaim buat apa? Benda yang sudah. Okey, warga Felda, terima kasih Tan Sri Muhyiddin. So what? Nak angkat, nak dijulang. Nak cari semua warga Felda bertumpu rumah Tan Sri Muhyiddin cium. Terima kasih. Terima kasih. Begitu. Kemudian jumpa dengan Sri Anwar Ibrahim. Oh, terima kasih Datuk Sri. You are our leaders. Boleh begitu. Tak ada keperluan. Dah bayar sudah. Warga Felda hidup tentram. Teruskan. Carilah rezeki sebanyak mungkin. Malahan Datuk Sri Anwar Ibrahim pun mengatakan bahawa beliau mahu menceriakan lagi suasana di kawasan Felda. Lampu-lampu akan dipasang, semua jalan-jalan supaya warga Felda dapat menikmati keceriaan dalam hidup. Itu dia, saudara. Jadi buat apa nak kita bangkit orang ni betul tak betul? Macam-macam. Akhir, saudara, saya semua hari ni, bila bercakap tentang itu, saya agak ketawa. Sebab kata, apa hal Pak Tan Sri Muhyiddin hari ni? Waktu dia melancarkan. Semua dengar baik, saudara. Sekarang ni tular dalam media sosial. So, kadang-kadang bila kita banyak terlajak bercakap, kadang-kadang apa yang kita lontarkan itulah sebenarnya ada dalam hati kita, saudara. Itulah sebenarnya. Apabila Tan Sri Muhyiddin sewaktu dia melancarkan semalam jentera pilihan raya di Terengganu. Saudara, ini tular dalam media sosial. Apa kata dia? Kata Tan Sri Muhyiddin, gendang pilihan raya telah dipalu. Dan kita akan memasuki gelanggang pilihan raya yang sebegini getir. Wah, sedap ucapan tu. Pas di Terengganu dan Kelantan. Serta Barisan Nasional di 4 buah negeri yang lain. 4 negeri lain, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, dijangka akan memperoleh kemenangan yang besar. Saya terkejut. Ramalan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata Terengganu dan Kelantan serta Barisan Nasional. Mungkinlah dia maksudkan Perikatan Nasional, tetapi bila dah sebut slip of the tongue, inilah kadang-kadang ramalan gambaran sebenarnya, saya. Boleh lihat dalam media sosial apa semua. Saya terkejut. Jadi itulah suara hati seorang Presiden Perikatan Nasional.
atau memanglah itulah hakikat sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, dan hari ini saya nak juga jelaskan bahawa pembagian kerusi untuk pilihan raya negeri Kedah sudah pun dimuktamadkan, insya-Allah, daripada sejumlah 36 kerusi. Daripada jumlah 36 kerusi yang akan dipertandingkan di Kedah, telah pun dimuktamadkan katanya bahawa Barisan Nasional UMNO mendapat 18 kawasan. Parti Keadilan 10, Amanah 6, DAP 2. Begitulah eratnya jalinan persepakatan antara UMNO, Parti Keadilan, Amanah dan DAP. Untuk UMNO, saudara, antara kawasan yang akan diperuntukkan. Saya sebut UMNO kerana MCA, MIC tidak bertanding. Sebab mereka telah menjelaskan sepatutnya daripada 18 kursi itu sepatutnya mestilah yang cuba diagihkan pada MCA dan MIC. Tapi bila mereka menyatakan mereka tidak bertanding, maka 18 kursi itu akan ditandingi oleh calon-calon dari UMNO. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri telah mengatakan dan menjelaskan calon-calon yang akan diturunkan kali ini muka-muka baru. Yang mempunyai semangat untuk memajukan rakyat. Supaya mereka akan benar-benar jadi wakil rakyat. Bukan hanya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, hanya untuk bergelar yang berhormat. Itu saudara. Saudara kata yang saya dapatan saya untuk UMNO yang akan bertanding, satu itu air hangat di Langkawi. Kemudian air hitam, Bukit Kayu Hitam, Jitra, Kuala Nerang, yang keenam di Pedu, 7 Bukit Lada, 8 Anak Bukit, 9 Sungai Tiang, 10 Gua Cempedak, 11 kawasan Belantik, 12 Jeneri, 13 Tanjung Dawai, 14 Pantai Merdeka, 15 Kuala Ketil, 16 Merbau Pulas, 17 Bayu dan yang ke-18 Bandar Baharu. Itu diperuntukkan untuk UMNO akan bertanding 18 kursi. Untuk keadilan, Kuah di Langkawi, Bukit Pinang, Suka-Menanti, Alun Mengkudu, Gurun, Bukit Selambau, Bakar Arang, Sidam, Lunas dan Kulim. Itu sejumlah 10 kursi yang akan ditandingi oleh calon-calon yang diturunkan oleh Parti Keadilan. Amanah bertanding sejumlah 6 kursi, iaitu di Kota Seputih, di Kubang Rotan, di Pengkalan Kundur, di Tokai, Sungai Limau dan Kupang. Dan di AP kekal bertanding di Derga dan di Kota Darul Aman. Saya kena ingat, saudara, dalam pilihan raya yang dulu, bukan pilihan raya yang baru ni, saudara, pilihan raya dulu, ini sebab kita bercakap soal Dewan Undangan Negeri, PAS cuma dapat 15 kursi, saudara. Dan apakah mereka mampu mempertahankan 15 kursi itu? Wallahu a'lam bissawab. Dengan keadaan sekarang ni, dengan kerjasama 3 parti yang terbesar ini sekarang ni, antara UMNO, Perikatan Keadilan dan juga Amanah, saya rasa para pengundi yang berkumpul jadi satu tumbukan yang besar, saya berkeyakinan bahawa besar kemungkinan Kedah dapat ditawan oleh Kerajaan Perpaduan. Saya lihat juga semalam Datuk Seri Ibrahim berada di Changlun. Changlun itu tempat kelahiran saya, saudara. Saya lahir di Balai Polis Changlun. Kena ingat, saudara, saya ni anak bekas pengawal keselamatan, saudara. Jangan lupa, bapa saya lah anggota keselamatan waktu zaman sebelum merdeka. Saya lahir tahun 56, kita merdeka tahun 57. Saya ialah anak yang dilahirkan sebelum merdeka. Waktu tu Allahyarham bapa saya bertugas sebagai pegawai polis di Changlun, di utara Semenanjung kita. Jangan lupa, saudara. Dan waktu beliau berada di Changlun semalam, beliau menjelaskan secara berterus terang. Waktu beliau bertemu dengan para pelajar, saya agak terkesima apabila salah seorang pelajar daripada Universiti Utara Malaysia melontarkan persoalan. Apakah perlu diturunkan, kononnya bahawa PAS mempunyai berjaya mendapat pendapatan yang besar
untuk negeri Terengganu berbeza dengan negeri lain. Apakah perlu diturunkan kerajaan itu diganti dengan kerajaan baru? Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, mudah. Dia kata Terengganu tu yang menjadikan dia KDNK-nya tinggi adalah hasil daripada Petronas. Petronas itu duduk di bawah jawatan Perdana Menteri. Jadi bukanlah Perdana Menteri besar yang ada sekarang yang menjaga Terengganu itu untuk jadi kaya raya. Begitu juga macam di Kedah. KDNK, pendapatan kasar bagi negeri Kedah, memang nampaknya adalah puluhan bilion ringgit. Tetapi ia berlaku di Kulim. Kulim itu datangnya daripada pelabur-pelabur yang diusahakan oleh kerajaan pusat. Tapi nak mengharapkan yang lain-lain tu, sektor-sektor lain tidak ada, kata Sultan Ibrahim. Jadi saya melihat bahawa warga Kedah, saya juga dapatan. Awal pagi tadi bertalu-talu teman-teman menghubungi saya bahawa warga di Kedah merasakan, mintalah dia kata, beritahu pada Presiden UMNO kalau boleh, tolonglah turunkan calon-calon muka-muka baru di Kedah. InsyaAllah. Semangat. Sebab mereka mengatakan bahawa mereka sudah pun bosan untuk terus berada di bawah kepimpinan yang ada sekarang di Kedah. Tapi dia kata kalau turunkan juga orang yang sama, yang comot, dia kata tak maulah, dia kata. Tony, ramainya anak-anak seluang sesat je lah, terpulanglah saudara. Saudara, itulah saya kata tadi. Macam tiba-tiba kita saling maki-memaki. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Anda ni orang yang terpelajar. Kalau anda buka orang terpelajar, anda tak tahu nak main dalam media sosial. Tapi anda boleh meletakkan pemikiran anda sebegitu rendah. Hanya kerana anda menyokong parti tertentu. Adakah saya memaki hamun parti anda? Jadi tolonglah jangan maki parti saya. Tolonglah jangan maki pimpinan saya. Adakah saya mengatakan pimpinan anda itu, ini dan sebagainya? Tidak. Saya memberi penjelasan. Dapatan saya, warga Kedah telefon dengan saya. Saya ceritakan, mereka mahu melihat ada perubahan. Dan saya menegur pimpinan saya untuk menurunkan calon-calon muka baru. Adakah itu dianggap macam-macam dengan makian caci hamun dan sebagainya? Apa khabar, Yan? Saudara Sofian Aziz dan sebagainya. Nah, ini keadaan saya. Saya rasa mereka sudah pun mula berada. Ramai kalangan penyokong-penyokong. Jangan risau, saudara. Walaupun anda tidak menyokong parti-parti daripada UMNO, Keadilan, Amanah ataupun DAP, lepas pilihan raya nanti tak ada masalah, boleh disantun balik. Tapi kalau dah terlajak kata-kata maki hamun, susahlah nak make a comeback. Kita masuk dalam area politik yang matang. Ini hari kelima, saudara. Tinggal berapa hari lagi tu? Lama lagi, saudara. Janganlah sepanjang ini kita saling maki-memaki sama bangsa kita. Tuduh orang tu macai, orang tu malaun, tak perlu. Saya lebih senang kita menyantuni, tolong nyatakan di mana perlunya anda menyokong orang itu apa? 1, 2, 3, 4. Tapi janganlah masukkan unsur-unsur yang boleh masuk neraka, orang ni masuk syurga. Tak payah, saudara. Duhai, Saudara Omar Osman, dia kata mereka ni bahasanya na'udzubillah. Itulah keadaannya. Yang saya minta sejujurnya, kita bermain politik, kita menyokong parti-parti politik secara matang. Sebab kita adalah warga cinta damai. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Saya baca sedikit detail dia macam kini ni. Perdana Menteri Anwar berkekal dengan pendirian yang mendakwa. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak pernah melaksanakan langkah untuk melupuskan pinjaman peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion. Anwar berkata memang terdapat persetujuan untuk memasukkan hutang peneroka Felda. Tetapi peruntukan itu tidak dibentangkan dalam belanjawan negara pada 2021 dan 2022. Pengurusi Pakatan Harapan itu berkata dia melupuskan perusahaan itu pada penghujung Jun tahun ini. Okey, nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melupuskan hutang. Muhyiddin janji nak bagi lupus hutang tapi dia tak laksanakan, dia cakap mulut saja nampaknya. Okey, mari kita semua menjawab yang Puan Tuan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.